Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama kita mendapat kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan rahmatnya dibenarkan kita digerakkan hati kita untuk bersama-sama dalam satu sesi yang dinamakan sebagai sembang santai. Kalau ikut bahasa orang putihnya dia kata pillow talk kan, tapi tak ada pula bantai datangnya. Jadi namanya sembang santai yang bertajuk apa di sebalik revolusi Tunisia dan Mesir. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita lebih lanjut, insya-Allah saya akan memperkenalkan diri ya. Dari tadi duk tunggu projek manager dalam ucapannya tak memperkenalkan moderator, tapi memperkenalkan panelis. Ustaz Dawi dalam ucapannya pun tak memperkenalkan moderator. Tak apalah, kita perkenalkan diri sendirilah. Nama Ahmad Fitri bin Abdul Ghani, tahun ketiga semester pertama dalam bidang petroleum geoscience. Dan malam ni insya-Allah ditugaskan untuk menjadi seorang moderator dalam sembang santai pada malam ni. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan dua ahli panel yang rasanya seorang muka lama dan seorang muka baru atas pentas ni. Jadi Allah maaf. Jadi ahli panel yang pertama tak asing lagi, Ustaz Bisul, seorang lecturer di UTB dan pemegang ijazah dalam Usuluddin di Universiti Al-Azhar, dan juga lulusan master dalam juga bidang sama Usuluddin di Universiti Malaya. Betul Ustaz? Dan muka baru yang saya katakan tadi, saya dapat maklumat ini adalah seorang lecturer baru di UTB. Tidak tahu? Namanya adalah Dr. Muhaimin Sulam, seorang pemegang master dalam sains politik di Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga PhD dalam kepimpinan politik dari University of Wales Trinity St. Davis, United Kingdom, dan juga merupakan seorang aktivis sosial. Jadi sebelum apa-apa kita berikan satu tepukan dulu untuk dua orang yang panel kita. Melihat pada tajuk apa di sebalik revolusi Tunisia dan Mesir, tidak perlulah kita ceritakan lebih lanjut tentang apa yang berlaku. Secara briefnya ataupun secara singkatnya, secara ringkasnya, bermula dengan dendam lama terhadap pemimpin di Tunisia dan dicetuskan oleh seorang lulusan maktab perguruan lah kita katakan, yang tidak dapat pekerjaan yang selayaknya selama 7 tahun selepas grad daripada pengajian tinggi dia. 7 tahun dah habis belajar, selepas 7 tahun tak dapat pekerjaan yang sepatutnya. Lalu dia mengambil keputusan untuk menjual sayur-sayuran di tepi jalan. Ambil keputusan menjual sayur-sayuran. Dan tindakan pihak penguasa yang merampas gerainya atas alasan tidak ada permit menyebabkan pemuda ini, Muhammad Bouzazi, jika tidak silap saya namanya, nekat untuk membakar diri di depan khalayak ramai selepas solat Jumaat. Dan benda inilah, peristiwa ini yang mencetuskan kemarahan rakyat. Dan selepas beberapa minggulah berreformasi, Presiden Tunisia Ben Ali akhirnya meletak jawatan. Dan disambung pula dengan Mesir, dan akhirnya membuahkan kejayaan juga di mana Hosni Mubarak juga letak jawatan. Kemudian terus membiak, tersebar ke Libya di bawah pimpinan Muammar Gaddafi, yang sekarang ni dah 1000 orang meninggal dunia, dan terbaru adalah di Oman. Jadi itulah secara singkat ni. Jadi soalan bersama saya untuk ahli panel kita yang pertama lah, ini Ustaz Bisul. Mula-mula kita dengar dulu lah pendapat peribadi Ustaz tentang peristiwa ini Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidil mursalin wa khatamil nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saya kepada Tuan Moderator, Ustaz Dawi dan seterusnya, para manajemen komiti Hak for Islam dan seterusnya, rakan-rakan masjid, para pelajar, mahasiswa, student.
disebabkan santai, jadi dia tak akademik sangat lah ya. Yalah, kadang-kadang kita digasak dengan maklumat di siang hari itu dah terlalu lama, jadi kita bersantai di waktu malam. Bagus juga. Kembali kepada persoalan yang diajukan kepada saya, pandangan pribadi saya terhadap apa yang berlaku di Timur Tengah khususnya, di Mesir, di Tunisia, di Libya, di Yaman, Bahrain, juga berlaku di Algeria, di Maghribi pun ada, sebelum itu di Jordan pun ada sikit, tetapi tidak merebak sebagaimana menjatuhkan dua rejim yang ada, dan bakal rejim yang baru akan jatuh, Muammar Gaddafi, dan boleh jadi juga beberapa rejim yang lain. Para pelajar sekalian, sebenarnya apa yang kita lihat hari ini adalah dia punya busuk tu sudah lama. Dia punya buruk tu lagi lama. Dia membusuk, kemudian dia dah gugur. Kalaupun tidak gugur, dia pun sedang menunggu masa untuk gugur. Faham analogi saya tu? Apakah perkara yang busuk, apakah perkara yang buruk itu? Yang buruk dan busuk itu sebenarnya ialah ideologi yang dipakai. Saya ingin kata lama sangat dah bahawa pada satu masa nanti fahaman sekularisme, Islam yang berasaskan kepada sekularisme itu, dia akan sampai kepada satu kemuncak dan dia akan hancur. Sekularisme di dalam negara yang bukan Islam boleh jadi bagus. Sebab apa? Kerana agama Kristian, agama Yahudi, agama Hindu, agama Buddha bukan satu agama yang lengkap. Jadi penganutnya tidak pun merasai bersalah kalau kita tidak menggunakan ekonomi berteraskan Kristian, politik berteraskan Kristian, ataupun pendidikan berteraskan Hindu ataupun Yahudi. Kerana agama tersebut lebih berbentuk ritual yang dipakai di masjid, di rumah-rumah Tuhan, begitu je. Namun demikian, it totally different bila melihat kepada negara umat Islam. Sekularisme dalam negara umat Islam merupakan penyakit yang amat besar. Dan saya ingin tegaskan bahawa penyakit sekularisme lah yang merosakkan umat Islam, dan dia menjadi buruk dah begitu lama. Sejak mula dia bertapak lagi, sejak mula negara-negara Islam ini diserah oleh penjajah masing-masing, kemudian negara umat Islam itu memang dia ada grand design di sebalik itu. Untuk penguasa-penguasanya ialah mereka yang berfikiran, otaknya sekular. Sekular bermaksud menjadikan, dalam istilah bahasa Arab panggil al-ladini. Walaupun dia agama itu ada, tetapi sebenarnya akhirnya tidak beragama. Terutama bila kita bercakap dengan agama Islam. Sebab Islam ini dia tak boleh. Kalau kita bercakap Islam itu hanya dalam masjid saja. Dia tak mungkin boleh. Sebab dia against the nature of Islam itself. Dia akan berbelaga dengan Islam itu sendiri. Tak mungkin kita bercakap di masjid surah pentingnya tutup aurat gini. Lepas tu pergi sekolah, kan? Ataupun di sekolah pun cikgu kata tutup aurat, kan? Tapi balik rumah pelajar pun tak tutup aurat, cikgu pun tak tutup aurat. Nampak tak? Jadi dia tidak mungkin. Sebab every single, setiap perkara yang disebut di dalam agama itu signifikannya adalah society.
ada dalam sistem pentadbiran kenegaraan, ada dalam sistem pendidikan. Akhirnya pertumbungan itu kan dia berlaku daripada sejak awal. Lagi kalau di Egypt itu kan dia ada bila jatuhnya Egypt itu keluar daripada Turki Osmaniyah, lalu dengan adanya revolusi tahun 1919, lalu tertubuhnya negara pada 1920 dan 22 berdasarkan kerajaan monarki beraja, sampailah kepada revolusi daripada kerajaan monarki itu kepada republik pada tahun 52. Sampai hari ini konsep pentadbirannya sama. Di sana ada pertubuhan Islam yang berusaha untuk memahamkan manusia kepada Islam. Maka pertumbungan itu sebenarnya lama, dan setiap pertumbungan itu melahirkan peristiwa-peristiwa yang ngeri dan yang tidak ngeri. Jadi banyaklah, mungkin saudara-saudari sekalian ada membaca beberapa. Itulah mungkin sepintas lalu pandangan saya terhadap menariknya peristiwa yang berlaku di Timur Tengah itu. Kita berada di satu masa yang mana kemuncak sekularisme itu sekarang sedang turun dan menyembah bumi disebabkan kebusukan dan juga kebobrokan sistem yang dibuat oleh manusia, terutamanya dalam negara Islam. Boleh jadi saya nak kata sekularisme dalam negara bukan Islam boleh jadi bagus, kerana sekularisme kalau tiada sekularisme dalam negara bukan Islam, boleh jadi lagi tu keadaan negara bukan Islam tersebut. Wallah. Terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama. Jadi apa yang saya dapat petik dari sini adalah sebenarnya punca kebangkitan rakyat adalah kerana tidak bersetuju dengan pemerintahan kata-kata sekular yang dijalankan oleh pemimpin pada waktu itu. Jadi untuk Dr. Mohimin, macam yang Ustaz Fisal katakan tadi, rakyat bangkit adalah kerana tidak setuju dengan corak kepimpinan, ataupun boleh kita katakan sebagai satu sistem demokrasi yang tidak berkesan yang diamalkan di Tunisia dan juga Mesir. Jadi pendapat Dr. Mohimin, bagaimanakah sistem pemerintahan yang dijalankan di sebuah negara itu boleh mempengaruhi reaksi golongan muda dan juga golongan terpelajar terutamanya di dalam negara itu untuk bangkit melawan negara pemerintahan pada waktu itu di Tunisia dan juga Mesir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengurusi majlis, hadir Ustaz Faisal, Yang Mulia Ustaz Nur Cahaya dan seluruh jawatankuasa pelaksanaan program, tuan-tuan saudara yang saya kasih sekalian. Saya melihat begini. Istilah demokrasi itu sendiri suatu istilah yang semua digunakan oleh parti politik ataupun semua pemimpin-pemimpin politik dunia.